Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual tingkatan 1 di bawah tajuk 11, kepelbagaian. Cuba anda lihat di sekeliling halaman anda akan dapat melihat pelbagai objek di kawasan tersebut. Contohnya, kita akan nampak bunga-bunga yang pelbagai jenis, rupa, warna dan saiz. Tahukah anda bahawa pelbagai unsur ini boleh menimbulkan prinsip kepelbagaian? Lihat pula hasil karya di sebelah kanan. Kita akan dapati ada kepelbagaian dalam gambar tersebut dan juga prinsip kesatuan. Tujuan ini adalah untuk menjadikan sebuah karya seni lebih menarik dan rencang. Di sini kita boleh nampak kepelbagaian tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita. Pelbagai jenis bunga, warna yang menyerikan suasana. Selepas mempelajari tajuk ini, anda akan memahami prinsip kepelbagaian, mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip kepelbagaian bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Anda juga dapat menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, dan akhir sekali anda dapat menghayati hasil karya seni visual. Apa itu kepelbagaian? Kepelbagaian adalah prinsip rekaan yang merujuk kepada cara kita menggabungkan elemen-elemen seni untuk menghasilkan hubungan yang kompleks dan rumit. Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni yang pelbagai seperti garisan, rupa, warna dalam sesebuah gubahan. Di sini pula adalah ciri-ciri kepelbagaian. Kepelbagaian bermaksud memberi pelbagai variasi keindahan. Jadi, ciri-ciri kepelbagaian boleh terbahagi kepada 3, iaitu alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Kita boleh tengok pada gambar yang pertama, iaitu alam semula jadi, kepelbagaian rupa bentuk yang ada pada pelbagai jenis organisma ataupun benda hidup. Contoh binatang dengan rupa yang berbeza, warna yang berbeza menyebabkan variasi dalam alam semula jadi. Gambar kedua, kita boleh tengok objek buatan manusia dengan pelbagai reka bentuk untuk menyebabkan suasana lebih menarik. Gambar ketiga, kita boleh tengok hasil seni oleh Nik Zainal Abidin, wayang kulit, iaitu yang dihasilkan dengan media cat air atas kertas. Di sini kita boleh nampak kepelbagaian dalam karya seni halus. Untuk gambar yang pertama di sebelah kiri, kita boleh nampak gambar rama-rama. Gambar rama-rama menunjukkan ciri kepelbagaian yang terdapat dalam alam semula jadi, iaitu terdapat pelbagai corak dan warna pada badan rama-rama. Gambar kedua pula iaitu objek buatan manusia, iaitu wal. Kepelbagaian corak yang terdapat pada badan wal menyebabkan wal menjadi lebih menarik dan cantik. Untuk gambar ketiga, kita boleh nampak hasil karya seni visual, iaitu kepelbagaian dalam karya seni grafik, menyebabkan ia lebih
menarik. Fungsi kepelbagaian, sesebuah gubahan itu akan kelihatan lebih menarik jika pengkarya mengaplikasikan prinsip kepelbagaian dalam penghasilan karyanya. Berikut adalah antara fungsi kepelbagaian dalam karya seni visual. Contoh gambar yang pertama, hasil seni Zulkifli Buyung yang bertajuk Kelambu yang dihasilkan pada tahun 1964 yang menggunakan media pastel atas kertas. Di sini kita boleh nampak kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi dan tenaga pada hasil karya seni visual. Untuk gambar yang kedua, poster pertandingan mewarna. Di sini kita boleh nampak kepelbagaian pada poster untuk memberi daya tarikan. Gambar yang ketiga yang dihasilkan oleh Abdul Latif Muhyiddin yang bertajuk Pagu-Pagu yang dihasilkan pada tahun 1965 menggunakan media cat minyak atas papan moissanite. Di sini kita boleh nampak kepelbagaian pada rencam warna dan corak dapat mengelakkan kebosanan. Seterusnya, kita akan tengok fungsi. Seterusnya, kita akan tengok teknik penghasilan kepelbagaian. Yang pertama, kita boleh tengok pelbagai asas seni reka. Yang kedua, penggunaan pelbagai media. Yang ketiga, pelbagai aliran seni. Dan di sini kita boleh tengok hasil yang telah dihasilkan oleh contoh Zuhari Said yang bertajuk Menarik Kerbau pada tahun 2005 menggunakan cetakan kayu. Di sini kita boleh nampak kepelbagaian jenis dan kesan jalinan. Untuk yang kedua, contoh hasil seni yang dihasilkan oleh Syed Ahmad Jamal, set untuk Keris 2. Pada tahun 2007 menggunakan gabungan media atas kertas. Di sini kita boleh nampak kepelbagaian karya 2 dimensi ataupun 2D. Gambar ketiga yang dihasilkan oleh Syafiq Syaman Jaafar, Jantung Pisang pada tahun 2008 menggunakan media akrilik atas kanvas. Untuk gambar seterusnya, kita boleh tengok hasil ciptaan Abdul Latif Maulan yang bertajuk Lesung Batu atau Kitchen Series 4 pada tahun 2008 menggunakan media cat minyak atas kanvas. Di sini kita boleh nampak kepelbagaian gabungan bentuk besar dan kecil. Untuk gambar seterusnya yang dihasilkan oleh Zulkifli Yusof, Mari Kita ke Ladang yang dihasilkan pada tahun 2015 menggunakan media campuran. Di sini kita boleh nampak kepelbagaian karya 3 dimensi atau 3D. Dan karya yang seterusnya adalah dihasilkan oleh Abdul Latif Muhyiddin yang bertajuk Landscape Rimba yang dihasilkan pada tahun 1995 menggunakan media cat minyak. Ini memberikan kepelbagaian dari segi aliran seni iaitu karya aliran ekspresionisme. Berbanding dengan Jantung Pisang tadi adalah karya aliran realisme. Ini adalah antara teknik-teknik penghasilan kepelbagaian.
Untuk projek minggu ini, kita akan pelajari kepelbagaian contoh dalam menggunakan media basah catatan. Tajuk kepelbagaian flora. Alat yang kita perlukan ataupun bahan yang kita perlukan. Untuk aktiviti projek kreatif, hari ini kita akan bincangkan beberapa aktiviti yang anda boleh lakukan di bawah tajuk kepelbagaian. Aktiviti yang pertama iaitu catatan. Tajuk kepelbagaian flora. Alat dan bahan yang diperlukan berus lukisan, cat air, palet, pensel dan kertas lukisan. Langkah yang kita akan lakukan yang pertama, sediakan alat dan bahan yang diperlukan. Langkah yang kedua, buat lakaran berdasarkan tema yang dipilih. Guna asas seni reka untuk menunjukkan elemen kepelbagaian. Langkah yang ketiga, warnakan lakaran dengan kemas. Langkah yang keempat, lakukan kemasan pada karya yang dihasilkan. Aktiviti yang kedua yang kita boleh lakukan untuk tajuk kepelbagaian ialah menghasilkan poster. Contoh, tajuk poster dunia serangga. Bahan atau alat yang diperlukan ialah gam, gunting, pensel warna, kertas lukisan dan majalah yang mengandungi pelbagai gambar haiwan. Langkah pertama, sediakan alat dan bahan yang berkaitan. Langkah yang kedua, gunting pelbagai objek daripada majalah yang berkaitan dengan tema. Langkah yang ketiga, hasilkan poster dengan gabungan teknik lukisan, catatan, collage dan montaj. Tulis teks yang sesuai dan warnakan. Langkah keempat, lakukan kemasan dengan kreatif untuk menunjukkan prinsip kepelbagaian. Aktiviti yang ketiga yang kita boleh lakukan adalah di bawah seni craft. Contoh tajuk reka corak wall. Alat atau bahan yang kita perlukan gam, gunting, lidi, pensel warna, pisau dan kertas lukisan. Langkah pertama yang kita perlu lakukan ialah sediakan alat dan bahan yang diperlukan. Langkah kedua, buat lakaran bentuk wall. Gunakan pelbagai unsur seni dan prinsip rekaan dalam melukis corak pada badan wall. Langkah ketiga, warnakan wall dengan menekankan elemen kepelbagaian mengikut kreativiti anda. Dan langkah yang keempat, lakukan kemasan pada karya yang dihasilkan. Rumusan untuk tajuk kepelbagaian. Kepelbagaian merujuk kepada gabungan pelbagai unsur dan prinsip seni. Ciri-ciri kepelbagaian iaitu penggunaan unsur seni yang pelbagai. Contoh, garisan, warna, rupa, bentuk, jalinan dan ruang. Fungsi kepelbagaian ialah memberi fokus, mengelakkan kebosanan, memberi gaya dan variasi dan mewujudkan daya tarikan. Antara teknik penghasilan menggunakan pelbagai jenis media, kepelbagaian aliran seni dan kepelbagaian asas seni reka. Dalam tajuk ini, apa yang telah kita pelajari ialah kepelbagaian adalah prinsip
reka yang merujuk kepada gabungan pelbagai unsur dan prinsip seni. Prinsip ini boleh terdapat pada alam semula jadi, pada objek buatan manusia dan karya seni visual. Kepelbagaian dapat memberi daya tarikan kepada pemerhati dan mengelakkan kebosanan. Unsur, garisan, warna, rupa, bentuk, jalinan dan ruang boleh digunakan untuk menghasilkan kepelbagaian. Sekian sahaja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Bye.